Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada dokumen terbaru yang baru saja kita terima daripada Pejabat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang pasti akan mengejutkan seluruh manusia di Malaysia. Gembira, sukacita, damai sejahtera, semua yang gembira-gembiralah. Tapi sebelum itu saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share, yang sudah komen video-video saya. Dan pastikan kamu tekan butang subscribe kalau anda ingin jadi member bagi channel ini. Jangan lupa tekan join kerana mulai tahun depan kita akan mulakan goodies, giveaway, stickers, souvenir daripada channel ini. Dan kepada semua member yang terpilih terbaru ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengeluarkan satu dokumen melalui Twitternya yang sangat-sangat penting untuk seluruh Malaysia. Anwar Ibrahim mengongsikan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri pada hari ini telah menumpukan beberapa perkara dan agenda yang amat-amat penting. Beliau telah menggariskan beberapa garis panduan ataupun bukan garis panduan, beberapa perkara yang telah dibincangkan yang amat penting diketahui oleh seluruh rakyat Malaysia. Dan kalau anda setuju dengan apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim ini, anda boleh komen terbaik Anwar demi Pertiwi. Terbaik Anwar demi Pertiwi. Yang pertama, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, bencana banjir di Kelantan dan Terengganu diberi tumpuan utama dengan meningkatkan pemantauan dan merencana tindakan segera. Pertama, saya nak komen ini dulu, saya nak ulas itu dulu. Ada seorang menteri yang diviralkan di dalam Twitter juga, siap dengan itinerary tiket kapal terbang. Lepas itu ada itinerary untuk sewaan kereta dan sebagainya. Pergi melancong ke apakah pergi luar negara lah. Yang pasti beliau adalah menteri besar di tempat negeri yang dilanda banjir. Apalagi seluruh Malaysia pun terkejut, marah, geram. Macam mana menteri besar di tempat yang beliau takbir itu banjir, pergi luar negara pula? Macam itulah jadinya. Tapi harap-harap itu semua diedit lah. Harap-harap tak betul. Kalau betul, jawab kau nanti. Rakyat menonton ni. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kabinetnya yang telah membawa banjir di Kelantan dan Terengganu diberi tumpuan utama. Saya setuju. Berilah tumpuan utama untuk membantu rakyat yang susah macam begini. Hentikanlah dulu politik. Hentikanlah dulu pembangkang. Jangan dulu kamu berpolitik-politik. Jangan dulu kacau si Anwar buat kerja dia. Jangan kacau menteri-menteri dulu buat kerja dia orang. Kedua, kata Anwar Ibrahim, sambutan ambang tahun baru 2023 telah dibatalkan untuk mengambil kira bencana banjir yang menimpa sebagian negara. Terbaik. Inilah, daripada buat ambang tahun baru 2023, bagus ambil itu duit bantu rakyat. Buatlah sederhana. Rakyat, sebenarnya rakyat bila Datuk Seri Anwar Ibrahim berdiri di depan kaca TV, buat pengumuman, buat ucapan, buat apa tu dia punya ucapan lah. Lepas itu rakyat mau dengar bantuan. Itu lebih baik daripada buat besar-besaran, bukan main apa lagi. Lepas tu balik habis siap. Lepas tu rakyat merana kerana banjir. Terima kasih kepada Perdana Menteri. Seterusnya Perdana Menteri kata, Kementerian Sumber Manusia KSM dan Kementerian Dalam Negeri KDN diminta beri perhatian segera isu kekurangan pekerja sektor peladangan, perkhidmatan dan pembinaan. Ini pun betul juga. Banyak ladang-ladang sekarang banyak masalah. Masalah apa? Masalah pekerja. Masalah pekerja. Perkhidmatan pun sama juga. Banyak sekali masalah pekerja dan pembinaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri perlu fikirkan sesuatu lah. Kalau mengharap pada warga asing saja pun susah juga.
Mengharap pula warga Malaysia. Warga Malaysia memanglah kita mau gaji tinggi. Jadi kalau boleh, supaya kita tidak berharap sangat dengan warga asing, kasih naik gaji. Kasih naik gaji untuk peladangan, perkhidmatan dan pembinaan. Baru ngam. Kemudian cara nombor 4 seterusnya, nombor 1, 2, 3, 4, cara jentera kerajaan dan jabatan dalam mengurus permohonan perniagaan harus lebih cepat, pantas dan efisien. Betul. Jadi permohonan perniagaan terutamanya untuk tapak berjajah, yang kecil-kecil, perniagaan kecil, janganlah dilambat-lambatkan, kasih cepat-cepat, kerana rakyat perlu untuk cepat. Projek ACRL diteruskan dengan pengurangan kos sebanyak 11.01 bilion. Bayangkan betapa hebatnya Anwar Ibrahim. ACRL dapat diteruskan tapi dapat diteruskan dengan pengurangan kos 11 bilion. Maknanya 11 bilion ni mungkin boleh jadi ketirisan kalau tidak diteliti. Dan bagus dia, bila Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, ECRL dapat diteruskan dan kos dikurangkan kepada sehingga 11 bilion. Banyaknya 11 bilion kalau dibagi kepada daerah kami yang paling miskin katanya itu. Kata statistik itu, kalau dapat 11 bilion, daerah kami bukan lagi paling miskin. Banyak pembinaan, pembangunan boleh dibuat. Terbaik Anwar. Anwar Ibrahim lagi dia kata, Majlis Pemulihan Negara dibatalkan. Tiada sudah. Selamat tinggal Muhyiddin Yassin. Majlis Pemulihan Negara dibatalkan manakala Pusat Governance, Integriti dan Anti Rasuah Nasional kini sedang diteliti bagi mengelak pertindihan tugas dan tanggungjawab. Tahniah. Kemudian Anwar juga kata antara lain juga yang penting mereka telah bincangkan adalah jemaah menteri hari ini bersetuju untuk memindahkan kuasa mengawal selia bekalan gas di kawasan Sabah kepada Kerajaan Negeri Sabah atas semangat Perjanjian Malaysia 1963. Itu dia. Jemaah menteri bersetuju memindah kuasa mengawal selia bekalan gas di kawasan Sabah kepada Kerajaan Sabah. Yahoo! Terima kasih Anwar Ibrahim. Ini semua tak mungkin akan jadi kalau bukan Anwar Ibrahim. Tapi kerana Anwar Ibrahim, cepat dia bertindak. Best lah. Tahniah. Kemudian lantikan politik ke dalam syarikat berkaitan kerajaan akan diteruskan. Dan mereka wajar terikat dengan syarat-syarat khas dan mempunyai kelayakan serta prestasi yang sepatutnya dalam bidang yang relevan. Katanya. Ini betul. Memang mau tidak mau, lantikan politik mesti dibuat untuk GLC. Kerana mau jaga kestabilan politik. Jadi, tapi bagusnya Anwar Ibrahim bagi syarat-syarat khas, ada kelayakan dan mesti ada prestasi. Betul. Jangan bagi orang yang okeylah bagi politik tidak apa, tapi sudahlah tiada prestasi. Lepas itu tiada kelayakan, lepas itu tiada pengalaman, tak apa-apa dapat gaji puluh ribu, ratus ribu. Tapi gagal, gagal, hutang, defisit, sampailah jadi isu. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang kita mau dengar. Dan terakhir, tahap keupayaan profesional seorang individu, prestasi lampau dan pematuhan peraturan tabir urus akan menjadi garis panduan untuk lantikan politik tersebut, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini yang saya suka. Kalau kamu suka, boleh hashtag saya suka. Kita jumpa lagi. Selamat malam Malaysia, selamat pagi Malaysia, selamat tengah hari, selamat petang, selamat Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.